penguasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita peluang dan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita hadir ke surau, solat berjamaah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita berdoa kepada Allah agar amal saleh yang kita lakukan ini akan dapat memberatkan timbangan mizan pada hari akhirat. Dan yang paling utama, mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan ini akan dapat menjadi sebab di sisi Allah untuk kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah yang akhirnya nanti akan melayakkan kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah dalam ruang dan kesempatan yang ada pada malam ini kita akan kembali menyambung perbincangan kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan malam ini insya-Allah kita sambung muka surat 41 ini bagi cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sebab ada yang saya nampak membawa satu lagi kitab Talbis Iblis yang itu ringkasan kepada ringkasan. Yang ni kita pakai Talbis Iblis, yang satu lagi ni iaitu diringkaskan ringkasan kepada kitab yang sebenar. Dan saya ada mengajar juga di sekitar bank ini ringkasan kepada ringkasan Talbis Iblis. Jadi tak ada masalah, cuma susun atur dia agak berbeza lah. Malam ni kita sambung ke surat 41, iaitu penjelasan perintah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam kuliah yang lepas kita dah bicarakan betapa halus dan liciknya godaan syaitan ini. Malah Nabi menyatakan syaitan ini bergerak mengikut salur darah dalam diri kita ni. Berarti ia masuk dan keluar dalam tubuh kita dan mudahnya dia menggoda anak Adam. Justru apa yang perlu kita buat, kita tak nampak dia. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Dia dengan geng-geng dia nampak kita, tapi kita tak nampak dia. Justru apa yang perlu kita buat supaya kita terselamat daripada godaan syaitan ini. Maka inilah tajuk yang kita nak bincang. Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari gangguan syaitan ketika hendak membaca Al-Quran, seperti dalam suratul Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahu. Allah kata, apabila engkau wahai Muhammad hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi dalam ayat ni jelas minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Dan dalam ayat ni bila kita nak baca Al-Quran, mulakan dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali kita dah baca pertengahan itu, maka tak perlu lagi diulang isti'adzah yang mula-mula tu. Mula-mula kita nak baca Quran, baca isti'adzah. Kenapa? Supaya tidak ada gangguan syaitan ketika kita baca Al-Quran. Syaitan ni ada pada setiap keadaan kita, walaupun kita sedang beribadah. Kalau kita tanya, takkan kot syaitan nak kacau kita ketika kita baca Quran? Syaitan akan kacau, dia akan ganggu, sehingga kita ni sama ada kita tak baca Al-Quran ataupun kita pendekkan bacaan Al-Quran, atau dijadikan kita mengantuk baca Al-Quran, dia akan cuba halang dengan apa cara sekalipun. Sebab tu tuan-tuan, antara
tanda-tanda seseorang itu ada gangguan syaitannya, sukar untuk dia membaca Al-Quran. Makna dia boleh baca, tapi dia baca sedikit sahaja, dia dah hilang fokus, dia dah mengantuk, dia tertidur. Pernah berlaku tuan-tuan, seorang cikgu usia 30-an, perempuan, tak berkahwin, dan dia mengadu macam terasa berat kepalanya. Dan dia bagi tahu setiap kali baca surah Yasin tak habis bacaan tu. Berarti dia baca sikit, dia akan tertidur. Sama ada dia baca atau dia dengar, begitu, dia akan tak habis, dia akan tertidur. Bila diruqyahkan tuan-tuan, maka barulah kita dapat pastikan yang dia ini ada gangguan syaitan, dah lama pada tubuhnya itu. Jadi syaitan tu caranya macam mana? Diganggu dengan cara begitu, alih perhatian terhadap Al-Quran, alih perhatian kepada zikir-zikir. Jadi dia akan jadi mengantuk. Sebab tu kita baca Quran, kita mulakan dengan isti'azah. Selain daripada itu, masalah niat pun boleh jadi juga, kan? Kita baca Quran, mungkin suara kita sedap atau bacaan kita baik. Bila kita baca, orang lain dengar apa yang kita baca, maka dia main niat yang macam-macam. Syaitan memasukkan, alangkah indahnya suara kamu ni, kuatkan sedikit bagi lebih ramai orang dengar. Pamannya dia main macam-macam. Sebab kita dah sebutlah hadis sebelum ni, setiap daripada kita ni ada dua qarin, kan? Qarin dari kalangan jin, yakni syaitan. Qarin dari kalangan malaikat yang Allah perintahkan jaga kita. Jadi dua-dua ni ada. Kemana kita pergi pun ada. Jadi bisikan ke arah yang tak baik akan sentiasa ada. Baik, ni baca Quran. Kemudian jika mengobati terkena sihir, Nabi ajar baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surah itulah, surah Al-Falaq 1 hingga 3. Ni antara yang Nabi sebut berlindung daripada syaitan. Tadi baca Quran, ni ketika kena sihir. Al-Falaq, malah dalam ayat hadis yang lain baca 3 surah terus. 3 qul tu kan, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Khususnya ketika sebelum tidur, yang Nabi ajar baca pada 2 tapak tangan, tiup dan sapu daripada kepala sampai ke hujung kaki. Semua itu perlindungan kita daripada gangguan syaitan. Cuma tuan-tuan yang kita lihat hari ini, contohnya kalau ada orang lah mengadu, kata dia ni kemungkinan gangguan syaitan. Contohnya, masalah yang paling utama adalah pengadu tu sendiri dia tak mampu beramal. Pengadu tu yang datang mengadu, dia sakit tu, sakit ni, dia sendiri tak mampu beramal. Cuma dia pergi berubat, dia mengharapkan terus sembuh. Ruqyah itu Allah izinkan langsung sembuh. Padahal yang sepatutnya, kekuatan yang sebenar itu adalah pada amalan dia tu sendiri. Jadi kita bersamalah pada amalan kita. Bila Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dalam 2 perkara ini, Al-Quran dan sihir, bagaimana dengan perkara yang lain? Jadi kata Al-Imam Ibn Jauzi, adakah 2 perkara ni saja kita minta berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan? Tidak, dalam semua perkara. Dari Abu Tayyah dia menuturkan, aku pernah bertanya kepada Abdul Rahman bin Khanbashi, pernah engkau bertemu dengan Nabi SAW? Dia kata, ya, aku pernah jumpa Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam baginda diserang oleh syaitan? Kita baca ni hadis, kata Abdul Rahman bin Khanbashi ini, Abu Tayyah ini bertanya kepada Abdul Rahman, kamu pernah jumpa Nabi tak? Dia kata pernah. Baik, apa yang Nabi buat pada malam di mana syaitan menyerang Nabi? Dia menjawab, pada malam itu syaitan datang dari lembah dan turun dari bukit untuk menyerang Rasulullah SAW.
Di antara mereka terdapat syaitan yang membawa nyalaan api untuk membakar wajah baginda. Bawa sesuatu yang menyala macam obor begitu untuk membakar wajah Rasulullah SAW. Lalu Jibril alaihissalam turun dan berkata, "Wahai Muhammad, ucapkanlah." Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Apa yang harus aku ucapkan?" Maka Jibril ajar zikir ini. Ni zikir. Dia panggil doa Jibril ajar kepada Nabi SAW ini. Apa yang zikir tersebut? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Tuan-tuan, cuba hafal yang ini, kan? Kita dah mengaji ni, ala-ala mengaji. Cuba hafal zikir atau doa ini. Doa yang diajar oleh Jibril kepada Nabi SAW pada malam syaitan turun membawa obor api itu nak membakar wajah Nabi. Maka Jibril langsung ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa khalaqa wa dzara'a wa bara'a. Wa bara' begitu tak apa. Wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha. Wa min syarri fitanil laili wan nahar. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Kita baca ramai-ramai ni, kalau tuan-tuan duk rasa panas, rasa pelik, maknanya kemungkinan besar pun ada gangguan pada diri tuan-tuan. Baik. Ya, bagi yang belajar Darus Syifa, memang ada doa sebegini, cuma ada sedikit beza. Tak ada masalah, boleh aman. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Itu yang kita belajar di Darus Syifa lah, yang mana ambil Darus Syifa yang tu. Dan tuan-tuan, memang bila kita sentiasa amalkan doa ini yang diajar oleh Jibril, sekiranya ada pesakit yang benar-benar diganggu oleh syaitan, Allah tunjukkan tindak balasnya itu. Tindak balas tak selesanya syaitan yang ada pada dalam tubuhnya. Jadi tuan-tuan boleh ambil doa ini dan amalkan, daripada kita duk baca mentera-mentera yang kita sendiri pun tak tahu kan mana puncanya, apa maksudnya. Saya dah berjumpa dengan seorang hamba Allah, dia beramal dengan doa berlindung pada syaitan, tapi dalam bahasa Siam. Bila bahasa Siam, saya pun tanya lah, saya ragu-ragu, saya tak tahu Siam ni, boleh terjemah tak apa maksud yang baca ni? Dia pun ni, dia kata ni doa juga, minta pada Allah Ta'ala, tapi dalam bahasa Siam. Saya kata lagi cantik kalau ambil tulis doa dalam bahasa Arab tu, kan? Dia orang Melayu, dia boleh pergi hafal bahasa Siam tu. Untuk bagus ambil yang doa yang warid ini, yang datang daripada Nabi SAW. Tak ada keraguan. Jadi tuan-tuan, ini doa yang diajar oleh Jibril. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan segala yang Dia ciptakan. Allah ciptakan, Allah adakan, Allah wujudkan. Dari segala kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan segala yang naik ke langit, dari segala kejahatan fitnah-fitnah pada malam dan siang, dari kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali yang datang membawa kebaikan. Ya Allah yang Maha Penyayang. Cantik zikir ni dan doa ni. Kata Abdul Rahman, bila Nabi ucap saja zikir tu, api yang dibawa oleh syaitan terpadam, malah Allah membinasakan syaitan-syaitan. Ini ayat zikir yang sangat bagus untuk kita hafal dan kita amalkan. Dia, tuan-tuan, apa-apa pun kita kena jadikan amalan. Jadikan amalan. Kalau tak jadi amalan ni, kita baca ni dia tak masuk ke hati, ialah baru nak
baru merangkak-rangkak nak sebut, nak baca, apatah lagi nak faham maknanya, apatah lagi nak menghayati. Lah kali dia tinggal macam tu sahaja. Tapi kalau bagi kita yang dah biasa amal, kita baca tu beserta dengan satu, kita faham makna dia, apa yang kita minta. Yang kedua, ada sepenuh kebergantungan kepada Allah Ta'ala melalui doa yang kita baca. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqaka?" Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaqulu man khalaqallah. Fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulih fa inna dzalika yuzhibu anhu. Ini satu lagi yang Nabi ajar. Daripada Sayyidatuna Aisyah, Nabi bersabda, apabila syaitan datang kepada salah seorang dari kamu, lalu syaitan berkata, man khalaqak, siapa yang cipta kamu ni? Maka orang itu berkata, Allah, Allah ciptaku. Mana cantik lagi masa ni. Kemudian syaitan tambah lagi, man khalaqallah, siapa pula yang cipta? Allah. Syaitan ni dia datang, dalam hadis ini tidak dijelaskan dalam bentuk apa. Syaitan boleh datang dengan pelbagai bentuk. Sama ada dia datang dengan bisikan dalam hati kita saja. Duk saja dia main persoalan-persoalan tadi. Kalau Allah, aku ni Allah cipta, Allah pula siapa cipta? Dia main. Benda tu bukan saja-saja ni. Dia makhluk halus ni, dia syaitan ni dia cuba masuk persoalan-persoalan yang kalau tak kena cara tergelincir akidah. Kan bila kita duk fikir siapa pula cipta Allah, maka dia boleh menggelincirkan akidah. Maka Nabi ajar, faman wajada ahadukum tadi, siapa yang dia hadapi perkara tersebut, dia duk main persoalan siapa cipta Allah, Allah ni mana asal usulnya, ada tak Tuhan sebelum Tuhan, sebelum ada Tuhan ni ada Tuhan lain tak? Itu semua bahaya. Persoalan yang sangat bahaya. Ada orang layak benda tu. Ada orang tuan-tuan sanggup, dia apa kita kata, dia menulis berasaskan sangkaan kita di dunia ni Tuhan kita Allah. Tak mustahil di planet lain, bima sakti lain ada Tuhan lain. Itu, ya Allah, bahaya. Mana main idea-idea macam tu? Daripada bisikan tu main bagi ilham, nampak macam cerdik, sebab boleh bawa sesuatu yang baru, orang tak pernah fikir pun. Tapi dari segi akidahnya, dia dapat satu kesalahan besar. Allah ini Rabbus samawati wal ard, Tuhan pemilik sekalian langit, keseluruhan alam semesta dan juga bumi yang kecil ini. Jadi sesiapa yang hadapi masalah tu, maka dia kena kata amantu billahi wa rasul. Sebut amantu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makna jangan layan lagi dah. Siapa yang ada penyakit was-was, syaitan duk main cucuk benda begitu, maka sebut amantu billahi wa rasulih. Amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Jangan dilayan mainan persoalan-persoalan sebegitu, kerana boleh menggelincirkan akidah. Ini semua zikir yang Nabi ajar supaya kita selamat daripada gangguan dan godaan syaitan. Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dari Syifa Umrajah, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aduwin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ni yang kita belajar dari Syifa.
Cuma dalam hadis ni Nabi doa kepada Allah untuk Allah lindung Al-Hasan dan Al-Husain. Sebab tu dia jadi u'izukuma, aku minta pelindung kepada Allah untuk kamu berdua, Al-Hasan dan Husain. Jadi kita pun boleh amal yang ni. Doa ni tuan-tuan, antara doa supaya kita ni terhindar daripada penyakit ain juga. Tuan-tuan tahu penyakit ain kan? Penyakit ain ni dia bukan sihir, tapi dia sesuatu yang pasti berlaku. Telah disebut, kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah. Tetapi ain itu pun terikat dengan takdir. Makna ain itu berlaku masih dalam takdir. Dan yang kedua, cepatnya berlaku penyakit ain ni. Penyakit mata. Mata yang melihat, sama ada mata kita yang melihat atau mata orang yang melihat. Ain. Sekali kita bahas sikit ain tu. Maksud dia apa? Aku mohon perlindungan untuk kalian berdua daripada kalimah-kalimah Allah yang sempurna, dari setiap syaitan dan binatang yang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat. Mata yang jahat. Jadi syaitan kita tahu, haiwan berbisa kita tahu, mata yang jahat ni macam mana. Tuan-tuan, penyakit ain ni, kalau kita lihat huraian para ulama, dia bukan sihir, dan dia berlaku bila mana kita melihat sesuatu yang kita mengagumkan kita tanpa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tengok anak kecil kan, cucu, tengok comelnya. Ayat kita macam tu, kita tak lapik langsung, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bila kita tak sebut begitu, maka budak tadi terdedah penyakit ain, yang dia boleh lepas itu mungkin demam, dia boleh lepas tu jadi sakit. Ini penyakit ain. Ataupun kita tengok diri kita ke cermin, handsome aku ni, tengok kan, makna mata dia tengok mengagumi diri dia, dan dia tak sebut pun alhamdulillah, ataupun dia baca doa ke apa, itu juga boleh menyebabkan ain. Maka boleh berlaku musibah pada dirinya dengan sebab ain tadi, mata yang melihat. Mata yang melihat ni dua, satu lihat dengan dengki, satu lihat dengan mengkagumi. Dua-dua tu terdedah kepada penyakit ain, boleh berlaku. Ada kes tuan-tuan, anak kecil, cuculah, datuk ni bawa cucu dia pergi berubat. Sebab cucu ni dia jadi sakit, tak sembuh-sembuh lah, demam sakit. Pergi cek doktor, apa semua okey, tak ada masalah apa. Akhirnya perawat ni dia tanya datuk tu lah, macam mana cucu ni kat rumah, bawa pergi mana, kat rumah tu bila main dengan dia kata apa. Datuk dia beritahu setiap kali balik kerja memang dia akan jumpa cucu ni, dia akan puji-puji lah cucu dia ni, puji comel lah pun tak, cucu kan kecil lagi. Tapi dia tak sebut langsung, dia tak sadarkan langsung kepada Allah Ta'ala. Maka bila perawat ni kata kemungkinan apa yang berlaku tu dengan sebab ain, maka dirawat dengan cara penyakit ain. Antara rawatan penyakit ain ni tuan-tuan, air wuduk yang orang yang memuji tadi tu, air wuduk tu tadah ke bawah, tadahan tu bagi mandi kat budak tadi, tu salah satunya lah. Ada lagi beberapa kaedah yang lain untuk penyakit ain, dan alhamdulillah Allah izinkan selepas tu sembuh. Senang ceritanya tuan-tuan, sandarkan kepada Allah. Tengok satu, masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik, Allah memberkati kamu, alhamdulillah, subhanallah. Sebut yang tu sebelum kita nak sebut, nak puji dia. Sebut yang tu dulu, nak elak penyakit ain. Jadi doa ni juga antara salah satu cara supaya kita terhindar daripada penyakit ain. Mata yang mengkagumi itu dia puji kita, mata yang hasad tu dia dengki kita. Dia tengok tu dalam keadaan dia mendoakan yang tak baik tu. Itu pun kalau kita ni tidak ada amalan sebagainya, maka boleh terdedah juga kepada penyakit ain. Jadi ain ni sesuatu yang benar. Tuan-tuan lihatlah perbahasan, ada hadis pun berkaitan dengan penyakit ain. Salah satu caranya baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah
wa min kulli ainin lammah. Boleh tengok kitab ni dan ambil hadis ni, doa. Setelah itu beliau bersabda, baginda bersabda, hakadha kana abi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'awwidhu Ismaila wa Ishaq. Dengan kalimah itulah dulu bapakku, yakni Nabi Ibrahim, memohon perlindungan untuk Ismail dan Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Alang-alang kita belajar kitab Talbis Iblis ni, ambil sekali amalan-amalan tu untuk kita jadikan amalan. Ganding pula dengan doa Jibril tadi tu. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama' sampai akhir tu kita gandingkan. Jadi kalau anak kita menangis, cucu kita menangis tengah malam, tidak ada punca dan sebagainya, tuan-tuan cubalah baca. Baca tu sepenuh keyakinan pada Allah Ta'ala. Tengah tu baca, dan duk baca tu tak jadi ni, memang tak jadi ni. Dia sendiri pun tak yakin apa yang dia baca. Tak boleh lah. Almarhum Ustaz Dr. Harundin kan, kalau tengok dia merawat, tak panjang pun ayat dia baca tu, dan tak lama pun. Tapi pegang kepala, tepuk-tepuk belakang sikit dengan bacaan dah. Ada yang Allah izinkan langsung sembuh, ada yang tidak balas kemudian datang kemudian semula. Makna beberapa kali lah. Tak sebenarnya dirawat sekali tu langsung sembuh. Tapi nak cerita amalan, keyakinan. Kalau kita faham doa tu, lagi cantik bila kita boleh baca dengan keadaan kita hayati. Jadi Nabi Ibrahim guna doa yang sama untuk Ismail dan Ishaq. Jadi anak kita, cucu kita yang hidup terganggu dan sebagainya, maka sebelum dia malam tu baca u'izuhu bi kalimat, u'izuhu, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk melindunginya bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Baca ulang-ulang, baca tiup dekat kepala dia, tiup kat badan dia. Baik. Ini semua ni untuk kita selamat daripada gangguan syaitan. Baik. Setelah aku perhatikan, ternyata anak Adam berada. Ni kata Mutarrif, seorang dia ni orang yang soleh. Dia bukan zaman sahabat, mau tidak, mai kemudian dah. Setelah aku perhatikan, ternyata anak Adam ni berada antara Allah dan Iblis. Maka siapa sahaja yang Allah kehendaki menjaganya, maka Allah akan jaganya. Dan jika Allah meninggalkannya, Iblis akan membawanya. Jadi kita ni antara Allah dan Iblis. Maksudnya, kalau Allah jaga kita, Iblis tak boleh buat apa. Tapi kalau Allah tak jaga kita, maka Iblis akan ambil kesempatan ke atas diri kita. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Kesimpulannya ada cerita bawah ni. Diceritakan daripada ulama salaf bahawa satu saat dia bertanya kepada muridnya. Seorang ulama ditanya pada anak muridnya, apakah yang kamu akan lakukan apabila syaitan menggoda kamu untuk buat maksiat? Maka murid ni kata, aku akan lawan bersungguh-sungguh. Ulama ni kata, kalau begitu ia akan menjadi sesuatu yang sangat panjang. Kan? Lawan, dia pergi mai balik. Lawan, dia pergi mai balik. Sampai bila? Tak habis. Bagaimana pendapatmu? Ni Syekh ni dia nak ajak anak murid dia. Bagaimana pendapatmu jika kamu melewati sekawanan kambing, tiba-tiba anjing penjaga kambing itu menyalak dan menghalangi kamu? Apakah yang akan kamu lakukan? Maka murid itu berkata, aku akan mendorongnya sekuat tenaga. Dia akan berhadap dengan anjing tadi supaya tolak ke tepi, supaya dia boleh sampai kepada kambing tadi. Maknanya dia bertembung dengan anjing tu untuk nak sampai ke kambing. Maka kata ulama ini juga akan menjadi panjang. Bukan senang nak lawan dengan anjing apa semua kan.
Jadi kata Syekh ni, sebenarnya cukup bagimu untuk meminta tolong kepada pemilik anjing tadi supaya anjing itu tidak menyerangmu. Selesai. Bukan dengan cara kamu itu berlawan dengan anjing tu. Sama lah kita berhadapan dengan syaitan ni, bukan kita nak pergi lawan dengan syaitan tu. Kan ada orang cenderung begitu, dia suka bertarung dengan syaitan. Caranya adalah kita minta berlindung kepada yang pemilik syaitan tadi, yang mencipta syaitan tu. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang baik hubungannya dengan Allah, Allah akan jaganya daripada godaan dan gangguan syaitan. Maka itu kesimpulan dia. Tak perlu kita nak pergi bertarung, nak pergi tunjuk kata kita hebat, cari ilmu, berlawan dengan syaitan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Minta kepada Allah untuk Allah lindung kita daripada syaitan, maka itulah caranya untuk kita berlawan dengan syaitan. Bukan dengan cara kita pergi berhadap begitu, kerana tidak akan habis kalau kita ni berlawan syaitan, sekali dia main balik lawan syaitan. Dan ni kita minta kepada Allah Ta'ala. Itu caranya lah. Itu kesimpulan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini iaitu gangguan, perintah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi habislah perbincangan kita itu, dan akan datang insya-Allah kita akan masuk bab yang keempat, iaitu makna talbis dan ghurur. Makna talbis dan ghurur ni kita lihat apakah maksud tipu daya syaitan tu, apa maksudnya. Dan nanti barulah kita akan masuk bab yang kelima, tipu daya syaitan dalam akidah dan agama dan seterusnya lah. Ini menggunakan kitab ni. Bagi yang ikut dekat surah An-Nur, surah Al-Amin dan beberapa surah yang lain tu saya pakai kitab lain. Talbis Iblis juga. Ringkasan kepada ringkasan. Dia lagi ringkas. Jadi yang ni dia meringkaskan kitab Talbis Iblis yang asal. Jadi tebal lah sikit. Jadi saya ingat sekadar itu dah masuk isyak tuan. Seminit lagi. Jadi sekadar itu perbincangan pada malam ni, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita boleh amalkan apa yang kita belajar pada malam ni. Di samping kita faham, kita juga ada amalan yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita, khususnya yang berkaitan dengan godaan jin dan syaitan. Jadi kita boleh amalkan. Mudah-mudahan kita terhindarlah insya-Allah daripada gangguan jin dan syaitan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.